Apa khabar murid-murid? Okey, untuk minggu ni kita akan cuba belajar rarat, R-A-L-A-T ya. Okey, dalam topik ini dia agak panjang untuk rarat ini. Kemudian cikgu akan bahagikan kepada beberapa bahagian untuk memudahkan kita belajar. Okey, untuk pembelajaran kali ini kita akan melihat secara ringkas sahaja jenis rarat yang ada dalam pengaturcaraan sepintas lalu. Lepas itu kita akan lihat untuk pembelajaran yang seterusnya kita akan lihat lebih terperinci satu persatu. Sebab kalau diterangkan terlalu banyak nanti anda rasa susah untuk memahaminya. Okey. Untuk topik ini kita akan memesan dan membaiki rarat. Okey. So, kita ada, masih ingat tak sebelum ni kita pernah belajar jenis rarat yang ada. Okey. Yang pertama itu ialah rarat sintek. Yang kedua apa dia? Masih ingat ke tidak? Okey, yang kedua ialah masa larian, rarat masa larian. Yang ketiga ialah rarat logik. Okey, kita akan tengok satu-satu secara pintas lalu lah. Okey. Kita tengok ni, rarat ini. Apa maksud rarat? Okay, biasanya kesilapan kita lah pengguna pengatur cara. Apa maksud pengatur cara? Okay, orang ataupun kita yang membina program itu dipanggil sebagai pengatur cara. Ataupun kita panggil sebagai programmer, lebih senang kita sebut programmer. Okay, ini biasanya disebabkan kita programmer yang buat salah lah. Okay, programmer yang buat salah. Artinya kesalahan dalam proses pembangunan atau cara. Ini contoh dia. Tadi sudah cikgu sebut tadi ada 3 jenis rarat di sini. Okey, yang pertama rarat sintek, yang kedua rarat larian, yang ketiga ialah logik. Okey, rarat logik Okey, ini pun sudah kita belajar di bab 2. Okey, untuk minggu ni kita akan tengok secara pintas dulu lah. Okey, rarat sintek. Apa maksud rarat sintek di sini? Ini dah. Ini biasanya merujuk kepada kesilapan penggunaan bahasa pengatur cara. Okey, kesilapan dalam penggunaan bahasa pengatur cara. Okey, antaranya di sini. Contoh di sini, print. Okey. F. Di sini ada satu F. Kalau kita type coding, contoh kan kita type di sini. Okey, contohnya di sini. Kita type coding ini, sepatutnya print kan. Kalau bahasa pengaturcaraan Python ialah guna print. Tak ada F Kalau tiba-tiba kita type nanti, kita masukkan perkataan lain kan di belakang ni, so dia akan syntax error lah di sini. Syntax error. So ini pin F ini digunakan untuk bahasa C++. Sebab kita belajar mungkin bukan hanya kita belajar satu language saja. Okay, mungkin kita ada belajar bahasa language yang lain, contoh Java, okay, C++, JavaScript. So kita akan campur aduk nanti lah. Okay, penggunaan ni ejaan salah. Ini sintak yang salah. Okay. Salah menggunakan simbol. Okey, tanda bertindih. Tanda bertindih, apa maksud tanda bertindih? Okey, ini dah cukup type di sini Okey, apa maksud tanda bertindih? Okey, tanda bertindih ini ini tanda bertindih. Ini dia. Ini tanda bertindih. Okey, tanda ini. Okey, yang kedua, tanda petikan. Tanda petikan ni tanda bertindih, tanda petikan, tanda kurung. Okey, kita lihat tiga-tiga ni. Okey, tanda petikan ini dah. Tekan save. Okey, ini dah. Ini tanda bar. Tanda bar.
perlu ingat lah. Okay, perlu ingat ni tak boleh salah guna lah. Contoh dia di sini. Ini tanda kurung yang kita biasa gunakan lah. Okay, dia ada mula dan tutup di belakang. Kemudian ini dipanggil apa tadi? Tanda petik. Tanda petik pun ada. Tanda petik dalam petik. Dalam tanda petik ni maksudnya warna hijau tu maksudnya dia akan cetak. Dia akan cetak. Okay, dia mesti ada mula dan tutup. Biasanya kita akan silap dengan ini lah. Tanda tindih ni. Ini lain lah. Ini kalau tekan ini lain. Okay, so ini tidak sama, jangan silap dengan ini lah. So semua ni akan menyebabkan kita akan silap. Okay, satu lagi. Ni meletakkan sintek di tempat yang salah. Okay, meletak. Okay, di tempat yang salah. Okay, ni kan. Ini silap saudara. Okay, sepatutnya macam ni lah. Print. Okay. Lepas tu di belakangnya, bukan terbalik ya. Okay, ini penggunaan indent. Okay, penggunaan indent yang salah. Okay, so kita sepintas lalu dulu. Yang lebih terperinci kita akan sambung untuk yang minggu depan ataupun pembelajaran seterusnya. Okay, kita skip ini semua dulu. Sebab kalau kita cuba ajar terlalu panjang nanti. Okay, kita pergi ke sini dulu. Kita bagi otak kita ada idea. Okay, awal dulu. Itu cara kita otak kita belajar lah. Okay, yang kedua, ralat masa larian. Okay, ini menyebabkan pelaksanaan segmen berhenti secara tiba-tiba. Okay, secara tiba-tiba lah. Okay, ini dah. Maksudnya kita run program kita, tiba-tiba dia berhenti. So, mesej ralat akan dipaparkan apabila masa larian ditemui. Ralat masa larian ditemui. Okay, contohnya di sini. Ni, okay. Apa maksud pembahagian sifar? Contohnya 1 dibahagi dengan sifar. Itu salah saudara. Itu ialah ralat masa larian. Ini perlu ingat lah. Sebab sometimes jarang kita buat benda macam ni. Kalau anda guna kalkulator pun sama. Cuba kamu 1 bagi dengan sifar. Apa mesejnya. Okay. Ini melaksanakan operasi untuk 2 pemboleh ubah yang berlainan jenis data. Ini apa maksud ni? Okay, maksudnya 1 pemboleh ubah itu arti integer, 1 pemboleh ubah adalah string. So kalau anda gunakan ni dia akan error nanti. Okay, apa error dia? Masalah dia. Okay, apa lagi? Menggunakan pemboleh ubah fungsi model objek yang belum ditarif. Belum ditarif maksudnya belum declare ya, belum declare. Contohnya di sini lah. Okay, di sini. Perlu tentukan jenis data dia dulu. Floor pribadi, pakaian, semua ni perlu declare dulu lah. Kalau tidak dia akan silap di belakang nanti. Okay, semua ni kamu perlu tarifkan dulu. Okay, ni declare. Okay, mengakses nilai pustaka atau objek attribute yang tidak wujud. Okay, contohnya di sini objek tidak wujud. Okay, contohnya di sini ada pribadi, pakaian, kemah. So di sini kamu tak boleh cari perkataan lain lah. Okay, mungkin ejaan salah, pakaian mungkin salah. So waktu dia program nak cari balik pemboleh ubah pakaian ni tak jumpa. So dia akan error juga. Okay, ataupun kamu cari benda selain daripada pribadi, pakaian, kemah, mungkin kamu cari baju kan, tidak jumpa lah. Okay, apa lagi? Mengakses file yang tidak wujud. Ini memang tak mungkin lah. Mungkin ke tidak? Mungkin lah. Okay, sebab file yang kita buat, biasanya pengetahuan yang kita buat itu bukan satu file saja. Ini selalu kita jumpa satu file. Sebenarnya kalau nak bangunkan satu program yang besar, dia melibatkan banyak file. Okay, so itu ialah masalah ni. Okay, selepas itu kita akan tengok ini. Kita akan tengok terperinci ya untuk pembelajaran seterusnya. Okay, sekarang kita tengok yang satu lagi terakhir.
lalat logik. Lalat logik. Walau betapapun dia tidak mengganggu pelaksanaan statement code yang dibangunkan, dia tak ganggu, maka tiada paparan mesej lalat. Tiada papa mesej, ingatlah ni, tiada papa mesej. Lazimnya lalat logik ni disebabkan oleh kecuali pengatur jalan. Siapa pengatur jalan macam kata tadi? Programmer kan, programmer. Contohnya pemanggilan pemboleh ubah yang salah. Kita panggil pemboleh ubah yang salah. Contohnya, contoh di sini ada contoh. Contoh buku cerita. Kita buku cerita. Kita perlu panggil di sini kan, buku cerita. Soalnya mesti sama lah, ejaannya semua sama. Kalau tidak, Anda panggil salah lah, dia tak tahu kamu panggil siapa. Panggilan pemboleh ubah yang salah. Penggunaan nombor pula ataupun nombor perpuluhan yang tidak betul, bukan di tempat yang sepatutnya. Ini tidak betul. Penggunaan operator pengalian yang salah, sepatutnya campur tolak, ini silap kita lah. Kesilapan ungkapan, ini true or false. Kesilapan kita. Penggunaan ruang jarak yang salah, sepatutnya ada ruang pada jarak, hanya mungkin tidak ada jarak. So kita akan lihat satu persatu semua ni lah. Satu persatu semua ni. Coding kita akan cuba juga. Kita akan cuba juga. Itu saja sesa untuk pembelajaran ini. Kita minggu ni hanya kita tengok sepintas lalu sahajalah. Sepintas lalu sahaja. Itu sahaja pembelajaran kali ini. Secara lumusannya ada 3 jenis: sintek, masa lalian, dan logik. Mana satu yang tidak ada paparan mesej? Mesej kata tadi. Dia ada paparan mesej. Dia masih run program itu, tapi dia tak ada paparan mesej. Iaitu lalat logik lalat logik. Mana satu yang menyebabkan program itu akan berhenti? Berhenti dilaksanakan. Lalat masa lalian. Lalat logik ini dia akan jalan, dia akan teruskan program itu, tapi dia tak ada error. So mungkin kita perlu kesan dia agak susah lah. So kita perlu kesan satu persatu. Itu saja. Sekian, terima kasih.